Salam sejahtera, nama saya Suwani, anak perempuan Sanik, nombor matrik 278245. Saya akan membentangkan dapatan kajian dan rumusan yang bertajuk Perbelanjaan dalam kalangan pelajar SEFB dari keluarga B40. Kajian ini melibatkan 20 orang responden. Pengkaji menggunakan kaedah deskriptif untuk menganalisis dan mempersembahkan hasil dapatan kajian yang dijalankan. Bagi bahagian profil demografi, didapati majoriti responden adalah berumur antara 22 hingga 24 tahun iaitu sebanyak 50%, dan hanya 10% sahaja yang berumur 25 hingga 27 tahun. Majoriti responden adalah perempuan iaitu 65%, manakala lelaki hanya 15%. Bagi bangsa responden pula, Cina mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 50%. Majoriti responden adalah dari semester 3 dan 4 dan diikuti semester 1 dan 2. Berdasarkan kajian, pendapatan keluarga responden adalah B2 iaitu antara RM2,500 hingga RM3,169. Objektif pertama, corak perbelanjaan dalam kalangan pelajar SEFB dari golongan B40. Berdasarkan hasil kajian, didapati kos sara hidup bulanan responden adalah antara RM700 hingga RM1,000 sebulan iaitu merangkumi 45%. Seterusnya, perbelanjaan untuk makanan setiap bulan bagi responden pula mencatatkan peratusan tertinggi pada 50% iaitu RM150 hingga RM299 sebulan. Bagi perbelanjaan untuk pengangkutan setiap bulan, didapati majoriti responden membelanjakan sebanyak RM149 dan ke bawah. Perbelanjaan untuk belajar dan pendidikan setiap bulan mencatatkan peratusan tertinggi iaitu pada 40% pada kadar RM49 dan ke bawah, dan peratusan terendah iaitu 10% pada kadar RM150 dan ke atas. Perbelanjaan untuk hobi dan hiburan setiap bulan merekodkan peratusan tertinggi 35% pada RM49 dan ke bawah, dan terendah 15% pada RM150 dan ke atas. Seterusnya, perbelanjaan untuk teknologi dan gadget setiap bulan pula didapati kebanyakan responden membelanjakan sebanyak RM50 hingga RM99 iaitu peratus tertinggi pada 40%. Objektif kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan perbelanjaan pelajar SEFB dari golongan B40. Bagi penyataan keluarga menyumbangkan bantuan kewangan sepanjang belajar di UUM, hasil kajian mendapati hanya 30% responden sahaja yang menyatakannya. Daripada 30% responden tersebut, majoritinya menyumbangkan sebanyak RM200 dan ke bawah. Berdasarkan dapatan kajian, kesemua responden menerima bantuan kewangan dari pelbagai pihak. Antaranya ialah PTPTN, MARA, JPA dan individu. PTPTN mencatatkan peratusan tertinggi iaitu 55%, diikuti MARA, JPA dan individu adalah paling rendah. Selain itu, pelajar memberikan keutamaan kepada pelajaran dalam membelanjaan kewangan iaitu sebanyak 45%. Objektif ketiga, kesan literasi kewangan dan kemahiran penyusunan bajet terhadap tabiat perbelanjaan pelajar dari keluarga B40. Jumlah wang yang dapat disimpan dalam jangka masa sebulan, majoritinya hanya RM50 dan ke bawah iaitu merangkumi 70%. Di samping itu, kebanyakan responden menyatakan bantuan kewangan yang diterima mencukupi untuk menampung satu semester, iaitu sebanyak 85%. Hanya terdapat 15% sahaja yang mengatakan ia tidak mencukupi. Daripada 15 responden tersebut, mereka menyatakan bahawa jumlah wang yang selalu dipinjam adalah antara RM50 dan ke bawah dan RM50 hingga RM100 kerana peratusan adalah sama banyak iaitu 40%. Terdapat kumpulan minoriti responden yang mengalami kekurangan wang sehingga terpaksa meminjam dari mana-mana pihak iaitu
merangkumi 10%. Seterusnya, rumusan yang merangkumi implikasi dasar, ramalan, cadangan, kekangan kajian dan saranan. Terdapat 4 implikasi dasar yang saya cadangkan. Yang pertama, menyepadukan elemen celik kewangan ke dalam kurikulum. Yang kedua, melaksanakan program dan kempen pendidikan. Yang ketiga, menyediakan sesi motivasi dan rundingan kewangan. Dan yang terakhir, pengenalan kepada inovasi produk dan perkhidmatan kewangan. Seterusnya, ramalan. Bagi menyepadukan elemen celik kewangan ke dalam kurikulum, ia membolehkan pelajar mendapat pemahaman yang mendalam tentang konsep kewangan peribadi seperti menguruskan akaun belum bayar. Seterusnya, melaksanakan program dan kempen pendidikan akan mendedahkan pelajar dengan pengetahuan praktikal yang akan memberikan pandangan yang lebih luas tentang pengurusan kewangan. Seterusnya, menyediakan sesi motivasi dan rundingan kewangan dengan kerjasama agensi kewangan akan membantu pelajar membuat keputusan kewangan yang bijak dan bertanggungjawab. Akhir sekali, pengenalan kepada inovasi produk dan perkhidmatan kewangan seperti platform blockchain akan membolehkan pelajar memanfaatkan peluang dalam menguruskan kewangan. Terdapat 3 cadangan yang saya berikan. Yang pertama, pihak universiti memberikan pinjaman pelajar yang dengan tahap faedah yang rendah. Yang kedua, pihak kerajaan pula boleh memperluaskan skim beasiswa dan tajaan kepada pelajar dari golongan B40. Pihak universiti juga boleh mempertimbangkan program pengurangan tuition khas kepada pelajar dari golongan B40. Kekangan kajian. Kekangan kajian yang saya hadapi adalah kekangan manusia, iaitu responden tidak memberikan kerjasama untuk menjawab borang soal selidik yang diedarkan dalam talian. Akhir sekali, saranan. Pengkaji berharap boleh mengadakan sesi temu bual bersama responden untuk mendapatkan maklumat yang lebih banyak dan lebih terperinci untuk mendapatkan hasil dapatan kajian yang lebih baik di masa hadapan.